A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kepada Sayyid Man yang memberi peluang dan ruang kepada kami untuk menyempurnakan santai duha pada pagi ini. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang sambil menikmati, menjamu selera dengan santapan-santapan pagi ini. Kita ceriakan lagi dengan santapan duha yang akan kita lakukan. Baik, tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya bersama dengan isteri saya Ustazah Isfadia akan membicarakan satu topik yang berkaitan dengan gadget yang kita namakan anak gadget. Baik, tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat dan merenung kembali keadaan kehidupan kita, khususnya selepas PKP, di mana kita bersama anak-anak kita di rumah, anak-anak kita bekerja di rumah menggunakan gadget, anak-anak kita belajar menggunakan gadget, ya. Jadi seolah-olahnya gadget itu tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan kita. Bangun pagi gadget, sarapan pagi bersama dengan gadget, nak tempang makanan gunakan phone juga, nak tidur pun mesti di biliknya gadget juga. Jadi apakah implikasinya di dalam kehidupan kita, satu keluarga, apa impaknya dalam hubungan kekeluargaan, positif ataupun negatif, insya-Allah kita bincang-bincangkan pada pagi ini. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa perkara ini penting kita fikirkan? Yang pertama sekali ialah anak-anak itu tanggungjawab kita. Kita yang bertanggungjawab membentuk anak-anak itu jadi bagaimana keadaannya. Dan kita yakin, dan saya rasa ramai yang hari ini mengeluh pening kepala apabila anak-anak bersama dengan gadget, dan impaknya yang negatif itu pun tak kurang besarnya kepada anak-anak. Jadi menyedari tentang pentingnya untuk kita membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, kerana itulah aset yang sangat bernilai apabila kita meninggalkan dunia ini menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustazah, sebenarnya bila kita bincangkan tentang anak gadget ni, apa kebaikannya, apa keburukannya, dan bagaimana kita nak selesaikan. Cuba kita bincang-bincangkan, Ustazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin. Masya Allah, kita hari ini santai duha kita. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yadman, Kak Salwa yang banyak menyusun, atur dan juga mengurus perjalanan program ini. Dan tak lengkap saya rasa kalau kita tidak ucapkan terima kasih dan penghargaan kita kepada Kak Ani Shelrock yang bantu kita untuk orang kata sihatlah pagi dengan jamuan yang sedap-sedap semua. Saya dah rasa nasi kerabu, saya dah rasa nasi dagang, saya dah rasa kuih-kuih dia yang lepas, tuan-puan. Memang nak datang lagi, selalu nak datang, ya, sebab rasa kasih sayang. Oh, miang pla, ada lagi miang pla. Masya Allah, memang ada rasa kasih sayang dalam masakan dia, subhanallah. InsyaAllah dalam bulan Disember, Kak Ani kalau Kak Ani dengar, saya nak bawa ibu saya dan juga keluarga saya datang kemari, ya, InsyaAllah awal bulan Disember lepas balik umrah nanti. Okey, hari ini kita sedang membicarakan tentang gadget sebagaimana yang Ustaz Muhyiddin buat pembukaan tadi. Bila kita cerita pasal gadget ni, tuan-puan, kita sebenarnya sama je. Kita ada masalah dengan anak-anak yang dia macam seolah-olah ketagih dengan gadget, dan ketagihan dia itu luar biasa. Sebab apa luar biasa? Ketagihan dia sama dengan mak bapak dia juga ketagih dengan gadget. Allahu Akbar. Jadi saya nak tanya sedikitlah pandangan Ustaz, ya. Ustaz dilahirkan pada tahun 60-an, tuan-puan. Dan anak-anak kita lahir tahun 80-an, 90-an, 80-an. Anak-anak kita lahir tahun 90-an. Tahun 2095 ada, tahun 96, kemudian 98, anak kami lahir juga tahun 99,
2008, 2009. Jadi memang membesar dengan gadget. Jadi apa kata kita nak dengar pandangan seorang ayah. Jadi ayah tu, seorang ayah ni suami saya lah ya. Okey. Kita nak dengar pandangan Ustaz Muhyiddin. Apa beza dulu dan sekarang? Dan tu soalan pertama Ustaz. Beza dulu dan sekarang berkenaan gadget. Yang kedua, siapa yang nampak kemaruk sebenarnya ni? Kan kemaruk dengan gadget, mak bapaknya ke anak-anak? Okey, itu dua soalan cepu mas sebelum kita bincangkan lagi bagaimana kita nak membantu anak-anak kita mengadap gadget. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Ustazah ya. Baik, tuan-tuan puan-puan mati Allah SWT. Saya dilahirkan pada tahun 1967. Jadi saya tak malu-malu nak sebutkan umur saya, tahu dah umur saya berapa tahun ya. Zaman itu memang belum ada lagi telefon bimbit. Belum ada lagi. Dan telefon bimbit saya rasa mula apabila saya meningkat umur dah remaja 20 tahun ke atas, baru dah ada. Masa tu pun telefon bimbit yang ada adalah telefon atur yang besar. Kalau kita baling anjing, anjing mati. Nak bawa tu berat ya? Dan dia hanyalah untuk berkomunikasi telefon sahaja, bukan macam-macam yang ada hari ini. Jadi di situ saya melihat hubungan kita dengan keluarga sangat rapat ya? Dengan jiran-jiran, dengan masyarakat sangat rapat, kerana kita dapat bertemu muka, bersua muka, berkomunikasi secara terus. Dan kalau jauh pun akan menggunakan surat. Sebetulnya dulu biasa dengan surat cinta. Surat cinta di sekolah rendah, surat cinta di sekolah menengah. Tiba-tiba tengah buat surat cinta, terjumpa ataupun cikgu dapat, siaplah kena rotan, kena denda dan macam-macam. Jadi nampak kemesraan kita bersama dengan ahli keluarga kita dan masyarakat ya? Dan saya sendiri membesar dalam keadaan begitu. Dan itulah kebaikannya, ialah kita dapat merasai keakraban kita, kemesraan kita bersama ahli keluarga. Kalau lepas maghrib, lepas isyak mesti tidur. Sebab masa tu memang saya merasai listrik di rumah tak ada lagi ya? Jadi hubungan keluarga sangat rapat. Itu zaman dulu ya? Tapi zaman sekarang memang sangat berbeza. Saya sudah melalui zaman itu. Dan kalau dibandingkan dengan penerimaan anak-anak ketika ini, memang gadget itu suatu yang sangat-sangat menarik perhatian mereka. Dan satu lagi golongan yang sangat teruja dengan gadget ini adalah generasi awal-awal yang 60-70, yang sebelum ni tak biasa langsung dengan IT. Boleh jumpa, dapat telefon, boleh tengok YouTube, boleh tangkap gambar, lepas tu boleh share pula macam-macam. Dan itu adalah kejutan bagi mereka. Dua golongan yang terkesan dengan pengaruh gadget ini adalah anak-anak kecil dan juga golongan yang orang kata dah usia senja. Itu jadi masalah. Dan memang kita lihat implikasinya di kalangan anak-anak ini ya? Mereka mengalami ketagihan ya? Tak boleh lekang dengan telefon. Dan tiada ibu ayah yang menjadikan gadget ini sebagai pengasuh kepada anak-anak. Anak menangis dibagi gadget, anak tu dibagi gadget. Engkau diam sana main game, senyaplah dia ya? Bagi yang dewasa pula, mereka mengubah kehidupan dia. Kesannya apabila pasangan mula fokus kepada gadget, maka hubungan di antara pasangan ke dengan keluarga menjadi renggang. Di rumah sama-sama tetapi hati lain-lain. Di rumah duduk sebelah-sebelah tetapi masing-masing dengan dunia sendiri, sebagaimana yang kita lihat hari ini. Jadi kesannya rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan mati Allah SWT, memang sangat besar segi hubungan suami isteri boleh terjejas. Kemudian segi anak, pengaruh yang mereka terima. Sebab bila gadget ini bukan sekadar gadget, tetapi apa yang ada dalam gadget tersebut ya? Kalaulah bagi kita tahu kita guna gadget untuk berkomunikasi, bermasyarakat. Yang kedua, untuk kita dapatkan informasi, untuk kita melakukan kerja. Hari ini banyak kerja-kerja kita buat melalui handphone.
ya, berniaga menggunakan handphone, okey, itu bermakna, ya, sangat bererti untuk kita, sangat bermanfaat. Tetapi anak-anak dia nampak kita pegang gadget, pegang telefon, dia pun nak telefon juga. Dia tak kira, dia tak tahu apa yang kita gunakan. Tapi yang dia nampak, mak ayah guna telefon pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam dengan telefon. Dia pun nak juga apa yang dia lihat, itulah yang dia nak buat juga. Rasanya adalah sangat berat apabila anak sudah terpengaruh dengan game, anak sudah terpengaruh dengan video-video yang ada dalam YouTube. Lepas tu yang sangat parah apabila anak-anak ini tidak tahu membezakan mana yang baik, mana yang memudaratkan, lagilah terdedah dengan laman-laman web ataupun aplikasi-aplikasi yang merosakkan pemikiran dan moral anak-anak. Jadi itulah Ustazah, memang hari ini gadget ini macam pisau, salah guna maka dia akan membahayakan, akan melukakan kita dan mungkin boleh membunuh diri kita. Gadget pun sama. Mungkin Ustazah boleh detail lagi. Ustazah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin atas pandangan ya yang saya kira sangat bermakna. Ada beza orang dulu dengan sekarang dan menakutkan juga kerana pada hari ini mereka yang lahir pada tahun 60-an, 70-an sebenarnya lebih ketagih berbanding anak-anak. Tapi betul tuan-puan, saya datang sini serius, saya rasa best sangat tengok keluarga-keluarga yang boleh makan, duduk bertentang mata dengan anak-anak, dengan pasangan. Lepas tu best juga tengok anak-anak yang duduk dekat dalam bot tu. Ya Allah, kan bunyi bot pula dah. Okey, sama-sama dengan anak dia, tak payah pegang handphone, tak payah pegang gadget ya, tapi ini adalah masa untuk bersantai dan juga bermesra dengan keluarga. Keluarga kita dia merupakan pelaburan yang hebat tuan-puan. Kalau hari ini kita terlepas pandang, kita takut kita akan merugi kemudian hari, na'udzubillah. Bila sebut gadget, kadang-kadang memang kita rasa macam malah lah dengar orang ni membebel je pasal gadget. Kita sekarang ni kena guna apa? Nak masuk kedai ke Anishel Rock pun kena pegang gadget Ustaz. Sebab My Sejahtera, tuan-puan, ni 16 hari bulan insya-Allah kami semua akan pergi umrah. Tolong doakan tahu, satu bas akan pergi 46 orang. Nak bagi tahu mana-mana makcik ke, nenek ke, opah ke, atuk ke yang pergi ke tanah haram tak bawa smartphone tak boleh pergi. Jadi wajiblah pula gadget ni. Wajib ada. Sebab apa? Sebab kita akan gunakan gadget itu untuk download apps Tawakkalna dan juga Iktamarna. Ini dengarnya pun bunyi nak sebut pun payah kan? Tawakkalna, kena tawakal betul. Jadi sebab kita nak masuk ke dalam masjid, kena tunjuk Tawakkalna. Tawakkalna ni macam My Sejahtera. Lepas tu Iktamar ni kena mohon melalui apps. Nak solat dekat Masjidil Haram, nak buat umrah, nak solat di Raudah. Jadi mana kita boleh pisahkan diri kita daripada gadget? Tak boleh tuan-puan, tak boleh. Mustahil sekarang ini. Cuma masalahnya adalah yang tadi Ustaz sebut, ketagihan. Jadi untuk ketagihan ini tuan-puan, kita kena bina satu immunity ataupun imunisasi dalam diri anak-anak dan kita juga. Kalau kita sendiri tak ada imunisasi ini, jangan haraplah anak-anak akan ada imunisasi. So apakah nama imunisasi itu? Saya guna bahasa Shah Alam Kalau Shah Alam, SA, Shah Alam. Imunisasi yang saya nak sebut ini orang Shah Alam panggil SC. SC. S itu adalah self dan C itu adalah control. Kena ada self control. Anak-anak kena ada self control. Dia ada satu sistem, itu nama dia imunisasi. Daya tahan dia, bagaimana dia boleh kawal diri sendiri. Gadget nak kawal boleh je tuan-puan. Ambil terus masukkan dalam peti, pasang dengan padlock, masuk dalam peti kunci, peti besi, kunci. Boleh nak kawal gadget. Tapi ni orang yang menggunakan gadget, dia perlu ada sistem kawalan diri ataupun yang kita panggil tadi SC,
self control. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, macam mana agaknya? Bagi satu je Ustaz, jangan lebih-lebih ni Ustaz. Ustaz bagi lebih ni. Okey, satu je Ustaz. Cara macam mana nak wujudkan self control. Tapi sebelum kita nak bagi pada anak-anak self control, ataupun anak-anak ada kekuatan untuk kawal diri dia, bagaimana kita boleh kawal diri kita pula Ustaz? Okey, dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustazah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, memang tak nafikan perlunya dan pentingnya self control dalam kita menggunakan gadget. Jadi bagaimana kita nak kontrol penggunaan gadget ini? Yang pertama, kena sebut pertama je lah, sebab yang kedua saya tak pergi sebut. Dia sebut satu je. Yang pertama ialah kita fikirkan apakah manfaat yang kita nak gunakan daripada gadget ataupun smartphone ini. Itu menjadi indikator yang utama. Kalaulah ia tak ada manfaat, ketepikan. Jadi manfaat itu mestilah yang pertama, ianya menepati syariat dan tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi munanya ginilah, kalau kita nak gunakan gadget ini, yang pertama ianya benda yang memberi manfaat. Contoh, untuk urusan bank, untuk berkomunikasi, dan komunikasi itu adalah komunikasi yang baik dan bermanfaat, bukan yang haram, bukan untuk menyebarkan fitnah, bukan untuk menyebarkan persepsi yang tidak pasti. Ini yang pertama. Sebab apa? Pak, kita bertanggungjawab terhadap setiap apa yang kita post, yang kita gunakan melalui phone kita. Kalau kita share benda yang fitnah, ramai yang terfitnah, berapa banyak dosa yang kita dapat. Kalau kita post benda yang orang kata tidak senonoh, gambar yang orang kata teruk lah, orang lain tengok, sampai berjuta orang tengok sebab kita post, bayangkan berapa banyak dosa yang kita dapat. Jadi fikirkan yang itu. Implikasinya bagaimana? Apa yang kita dapat, insya-Allah kita akan selamat. Kan Allah Ta'ala sebutkan, Rasulullah sebutkan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yarak. Nabi menyatakan orang yang baik itu yang tahap ihsan, dia menyembah Allah, dia taat kepada Allah, dia turut perintah Allah, seolah-olah Allah Ta'ala ada depan dia. Walaupun dia tak nampak Allah, tapi Allah Ta'ala nampak kita. Jadi kalau kita letakkan itu dalam diri kita, ya, CCTV Allah dalam perbuatan kita, insya-Allah kita akan dapat mengawal penggunaan gadget kepada perkara-perkara yang memberi manfaat. Dan itu jugalah yang perlu kita didik, kita ajar, kita ulang-ulang pada anak-anak kita. Bila dia pegang gadget, apakah manfaat yang dia dapat? Kalau yang tak baik, kita nasihat, kita bimbing terus dan terus, walaupun 1000 kali kita terpaksa ingat dan ingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menarik Ustaz, sebab Ustaz letak matlamat, ya. Kalau guna gadget, guna handphone, smartphone kita ni, apa matlamat kita tu nak guna benda tu? Sebab nanti dekat akhirat smartphone tu juga yang datang temankan kita, tahu. Dia kata apa yang telah kau gunakan dengan aku ini, apa yang kau ambil manfaat daripada aku ini semasa di dunia, Jadi menjadi saksi pada kita. Betul tuan-puan, kita memang tidak boleh hidup tanpa gadget pada hari ini, kerana lifestyle kita dengan keperluan yang ada. Bank kita dalam ni sekarang orang bayar guna QR Pay, guna kod dan sebagainya kan, touch and go ke kan, wallet, ada e-wallet. Jadi memang tak boleh lari daripada penggunaan gadget. Dan apa kata kita ambil saranan Saidina Umar Al-Khattab, ya, dia minta kita dan ingatkan kita supaya mengajar anak-anak kita mengikut zamannya. Nah, tapi bila sebut mengajar anak-anak kita mengikut zamannya, bukan membiarkan anak-anak tenggelam dalam zaman dia, tapi kita kena bimbing, kita kena ajar, dan kita kena tunjukkan teladan yang baik. Bila Ustaz sebut matlamat tadi Ustaz, saya dok bayangkan, kita cuba bayangkan ya tuan-puan,
sama-samalah dengan anak-anak cuba bayangkan seandainya handphone kita ini bertukar jadi pisau. Cuba bayangkan handphone kita bertukar jadi pisau sekarang. Agak-agak apa yang kita buat dengan pisau tu? Pisau lah tiba-tiba jadi pisau Maka nombor satu, kita akan simpan pisau itu. Kita akan simpan pisau. Letak tepi sikit, dapat tepi sikit. Nanti bahaya. Terpotong jari nanti. Dan tuan-puan, gadget ini sebenarnya macam pisau. Ada masa dia boleh jadi baik, dia boleh jadi apa orang kata adil. Kalau pisau tu kan, dia boleh menegakkan keadilan. Nak potong kek ke, potong kuih ke, boleh sama bentuk dengan cantiknya. Kita ni makan pun tengok acar timun yang kita makan dengan nasi kerabunya kan, ada ikan yang dipotong. Itu semua sebab apa? Sebab pisau tu. Jadi pisau telah menjalankan peranannya dengan baik dan saksama dengan adil. Dan dalam masa yang sama, pisau juga boleh memudaratkan dan boleh membunuh seandainya kita tidak pandai menggunakannya ataupun kita salah guna. Jadi handphone ni pun macam tu juga tuan-puan. Kita tak boleh lari. Ada yang macam ustaz, dekat pangku ustaz pun handphone, dekat tangan ustaz sekarang handphone, dekat pangkuan saya pun handphone, dekat tangan saya pun gadget tuan-puan. Tapi sekali lagi yang kita perlukan adalah self control. Jadi bila ustaz sebut matlamat tadi, cuba bayangkan anak kita umur 4 tahun datang jumpa dengan kita. Mak, kita nak pinjam handphone. Tapi kalau tukar pisau, mak, kita nak pakai pisau jap mak. Agaknya apa mak kata dengan anak? Kau nak pakai pisau nak buat apa? Dia kata je gitu. Nak buat apa ni guna pisau ni? Nak buat apa? Nak buat ke mana? Dia akan kata gitu kan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan matlamat dan niat tadi. Jadi kita sebelum anak-anak ambil sahaja handphone tu, kita bayangkan handphone tu seperti pisau tuan-puan. Lepas tu kita tanya anak kita, nak buat apa dengan handphone ni? Sebab dalam handphone ni Masya Allah punya banyak website-website yang ustaz sebut, media sosial dan sebagainya, yang berunsur yang baik pun ada, yang tak baik pun ada. Jadi kalau anak-anak kita sistem kawalan diri dia kurang, itu yang akan memudaratkan dia. Kalau anak-anak kita duk tatap sahaja handphone lah tuan-puan kan, sebab main game, sehari suntuk okey lagi, seminggu okey lagi, sebulan okey lagi, masuk 6 bulan tuan-puan, mata dia akan jadi rabun. Dia constant exposure mata dengan cahaya di handphone. Dia boleh menyebabkan anak kita kecil-kecil lagi semua pakai cermin mata sudah. Awal-awal lagi sudah rabun. Tu yang tadi bincang cerita dengan Kak Salwa. Dia kata kita ini kena sentiasa sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini dari kalangan orang yang zalim. Kita zalim tuan-puan. Zalim sebab apa? Sebab kita memaksa mata kita ini untuk menatap cahaya lebih daripada waktu dia. Jadi anak kecil-kecil lagi dah pakai cermin mata. Anak-anak sekarang ni tuan-puan, kalau terlalu sangat dengan gadget, apa jadi? Tak pandai bercakap. Itu yang kata speech delay dan sebagainya. Sebab dia banyak bercakap dalam hati, komunikasi dia hanya dengan handphone. Tengok adik kita dah sampai dah, alhamdulillah, dengan jaket keselamatan cantik tu. Seronok dia tengok alam sekitar tuan-puan ya. Tuan-puan, bila tengok anak kecil ni, saya terus terang bagi tahu, 2 tahun ke bawah. Ada siapa anak kat sini umur 2 tahun ke bawah, 2 tahun ke bawah, 2 tahun ke bawah? Baik. Kalau saya boleh bagi fatwa ustaz, saya haramkan mereka untuk pegang handphone. Jangan tuan-puan, jangan bagi. 2 tahun ke bawah, mereka baru nak berkembang ni, mata baru nak dapatkan kekuatan melihat. Tangan dia, kulit dia, deria kulit, reseptor dia baru nak berfungsi.
Tak cukup lagi perkembangan dia, masih tulang-tulang lembut lagi. Kemudian dia nak bercakap pun masih lagi orang kata tu adalah tak jelasnya, pelat-pelat. Tuan-puan duk sodok dia dengan handphone ya, anak-anak kita, cacat dia nanti. Jadi perkembangan dia akan jadi terbantut tuan-puan. Jadi sebab tu senang kalau kita nak kawal untuk anak-anak kita, dan supaya anak-anak kita ada self control, kita kena tanya dulu. Nombor satu, nak guna handphone untuk apa? Sama dengan pisau tu tadi, nak guna pisau, nak buat apa pisau ni? Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuan-puan, bila anak-anak nak guna pisau, kita akan cakap apa? Pandai tak guna pisau tu? Nak potong tu pandai ke tak? Jadi anak kita kata, saya nak potong kek lah mak, saya nak makan ni. Okey, kita kata pandai tak nak potong tu? Nanti habis semua kek tu, hancurkan kek tu. Jadi apa kita buat? Kita pantau tuan-puan. Tadi kalau ustaz kata pertama matlamat dia, tanya dulu sebab apa tujuan dia buat nak guna handphone. Yang kedua, kita kena pantau macam mana dia menggunakan handphone tersebut, konten apa yang dia pergi layari. Kemudian untuk tujuan sudah ada kan, konten apa, kemudian bagaimana, bila, di mana, itu semua kena ada pemantauan. Jangan bagi dia duduk dekat bilik seorang-seorang, habis hanyutlah dia dengan handphone dia. Kita pun tenang aja, kita rasa alhamdulillah tenangnya rumah aku ini, kita kata. Jadi jangan tuan-puan biarkan dia dengan labu-labi. Orang kata labu-labi dengan apa tu ustaz? Labu-labi dengan apa ustaz? Labu dia labi-labi dengan labu dia, apa ke gitu kan. Jadi jangan biarkan tuan-puan, nanti gadget tu dah jadi labu, jadi labi kat dia pula. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-puan, kita akan ajar anak-anak ini penggunaan pisau. So sama juga dengan handphone tu, kita kena ajar dia penggunaannya macam mana, konten dia apa. Biasanya 3 benda ni lah. Tujuan kena jelas, konten dia bagus, yang ketiga masa menggunakannya. Kalau ikut kajian, kita cerita sikit pasal kajian tuan-puan ya, kajian-kajian ya. Anak-anak kita umur dalam sekolah rendah tu, dia tidak boleh lebih daripada 2 jam sehari. 2 jam tuan-puan. Saya dah cuba dah pada anak-anak saya. Dia kata, Umi sekejapnya. 2 jam dia rasa sekejap tuan-puan. 1 jam tu pun dia dah jeling-jeling dah. 1 jam, sekejapnya 1 jam. Dia kalau boleh nak 1 jam pagi, 1 jam tengah hari, 1 jam petang, 1 jam malam. Dia nak macam tu kalau boleh. Tapi bila kita tanya dia balik tuan-puan, okey 1 jam dengan handphone rasa sekejap ya, sekejap ya. Dia pun angguk sekejap. Nak tambah lagi masa ya, tak angguk lagi. Saya kata okey, Umi nak awak baca Al-Quran 1 jam. Oh tersandar pula dia tuan-puan. Dia kata apa? Lamanya. Boleh pula lama 1 jam. Padahal masa sama tapi lihatlah anak-anak kita, hatinya bergendang-gendang. Orang kata hatinya itu melonjak-lonjak sebab boleh guna handphone untuk 1 jam. Tapi bila dibuka Al-Quran, rasa lama lah pula. Ya Allah, sebab tak rasa fun, tak rasa enjoy, tak rasa happening dengan Al-Quran. Jadi itu kita bagi sikit lah orang kata bayangan ya. Tengok betapa tidak adilnya kita dengan Al-Quran, betapa kita banyak bagi ruang masa yang banyak pula pada handphone, dan kita biarkan anak-anak kita melayarinya. Baik, akhir sekali tuan-puan, yang boleh kita suntik self control. Kalau tadi matlamat, kemudian yang kedua kena pantau sebab anak ni dia kena proses untuknya menggunakan tu. Dia tak boleh sehari 2, mungkin perlukan 3 tahun. Macam mana pula 3 tahun Ustazah nak bagi proses, nak latih dia lagi dan lagi. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut dah, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'ah. Ajar anak-anak kamu solat 7 tahun. Bila umur dia 7 tahun, ajar solat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asharah. Dan kemudian rotan dia waktu umur dia 10 tahun. Nak ajar solat tuan-puan daripada umur 7 tahun sampai 10 tahun. Berapa gap dia? Berapa gap tahun dia? Ya, 3 tahun.
Jadi 3 tahun tu nak ajar anak biasa solat tu, dia perlukan proses, dia perlukan latihan, dia perlu diajak, dipujuk, dibiasakan selama 3 tahun. Jadi maksudnya sebelum kita rotan anak kita lah kerana keterlaluan dengan gadget, proses didik dia supaya dia ada kawalan diri kena ada ambil sunnah Nabi 3 tahun. Jadi from the first moment yang kita bedahkan cara penggunaan dia yang baik, latih lagi sampai lepas 3 tahun. Kalau dia tak boleh juga nak kawal diri, yang ini memang kena rotan tuan-puan, kena rotan. Masya Allah. Ada satu waktu tuan-puan, bila saya ceritakan pasal gadget ini, saya habis sahaja majlis, saya didekati tau Ustaz, saya didekati. Ini Ustaz kena jawab soalan dia. Didekati oleh seorang kakak ni, dia cakap, "Ustazah, saya nak minta pandangan lah Ustazah. Ustazah tadi cerita pasal anak-anak yang ketagih gadget kan. Ustazah dah bagi dah dia punya cara mengatasi solusi, insya-Allah lah. Tapi saya ada masalah lain." Ada masalah lain pula. Apa masalah dia kak? Masalah saya, anak saya yang umur 32 tahun yang ketagih. Bukan anak-anak yang kecil tu, anak-anak kecil yang ni adik dia, dia boleh jadi kawal. Ni yang besar ni, yang umur 28 tahun, yang umur 32 tahun, tak ambil pot langsung pasal rumah. Masak ke tak masak ke, selamba je dia. Kotor ke rumah, bersih ke rumah, tak kisah, dia tak ambil tahu. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Dengan anak-anak yang dah besar ni, kan kita nak buat macam mana supaya dia pun bertanggungjawab lah. Kan dia ada kepedulian dan peka lah dengan apa yang berlaku di sekeliling. Kita sangat sedih sebab bila dengan gadget tu kadang-kadang aksiden ke, na'udzubillah ni, ada berlaku tragedi ke apa-apa, yang dia sibuk dia tangkap gambar dulu Ustaz. Bukannya nak bantu orang tu, tapi yang sibuk dia tangkap gambar kan, sampai lembik terkulai orang tu. Dah lambat dia hantar ke hospital. Itu sebagai satu contoh lah. Ataupun tengok ada bahaya, berlaku bahaya, yang dia contohlah, dia bawa kereta tu hoyong hayang orang tu, dia duk record, dia tidak horn. Jadi kita macam seolah-olah kepedulian, kepekaan dia dan otak dia tu jadi macam tak berapa bijak. Sebab duk tengok handphone tu lah. So, apa pandangan Ustaz? Macam mana kita nak bantu anak-anak yang dah besar panjang ni Ustaz? Dipersilakan. Terima kasih. Betul lah, masalah yang dijual pada lelaki kan. Masalahnya lelaki yang tak ambil kisah, dia suruh saya jawab sebagai lelaki. Baik, tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala. Perasan tak? Apa yang biasa kita lakukan itu dia menjadi satu sikap, menjadi satu tabiat. Contoh yang mudah lah tuan-tuan dan puan. Kalaulah kita balik rumah, kita selalu letakkan kasut selipar kita di tempat kasut, dan itu menjadi rutin kita. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Sebab itu dah menjadi kebiasaan kita dan menjadi sikap kita. Tahu je, bila sampai depan pintu, dah pecat punya kasut. Oh, benar salah pecat ya. Kita tanggalkan kasut slipper kita, kita letak dekat tempat kasut. Tak ada siapa suruh ya, sebab kadang otak kita pun tak fikir dah dalam conscious mind. Jadi dah terfikir dalam subconscious mind kita, kita tahu bila letak je kasut situ kita akan susun ya. Itu dah menjadi sikap kita. Samalah juga dengan gadget ni. Bila kita tengok anak kita, anak remaja kita, anak remaja purba kita, tiba-tiba asyik dengan gadget dan gadget dan gadget, tak kisah perkara yang lain. Cuba perhatikan berapa sebelumnya, 2 tahun, 3 tahun sebelum dia ya. Jadi kalau kita biarkan dengan sikap seperti itu, dia kata alah dah biasa ya, tak ada masalah. Jadilah yang saya katakan tadi, impak dia kepada pembentukan sikap. Kesan negatifnya terhadap pembentukan sikap menjadikan anak-anak kita individu yang malas dan hanya suka mencari hiburan dan juga keseronokan ya. Jadi Nabi dah sebut, di antara penyakit akhir zaman di kalangan umat aku ialah
Antaranya ada 6 penyakit, ialah al-ashar, iaitu suka dengan hiburan yang melampau. Jadi apatah lagi kalau daripada kecil kita sudah suruhkan dengan gadget, masa yang terluang semua dengan gadget, game dan sebagainya, akhirnya ia menjadi sikap yang sukar, yang susah untuk diubah. Justrulah rakan-rakan, teman-teman, tuan-tuan, puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajar kita untuk saling menasihati. Jadi kalau suami nampak isteri yang terlalu dengan gadget, diingat-ingatkan, ya. Jadi kena terimalah peringatan tersebut. Kalau pula si suami pula yang si bapak ni kan lebih subur daripada kuah, lebih daripada anak-anak, isteri kena ingatkan, sebab apa yang dilakukan oleh mak ayah akan diikuti oleh anak-anak, ya. Walaupun asalnya bendanya harus, tetapi kalaulah digunakan dengan cara yang tidak betul, melampau, keterlaluan, maka kesannya sangat negatif, ya. Laki tadi contoh dekat, nampak macam mana? Dia dah besar dah 30 tahun. Jadi kalau umur 5 tahun, boleh kita paksa dia, boleh kita marah dia. Jadi situasi begitu, maka ibu bapa perlu berbincang dengan anak remaja tersebut. Kembalikan rasional dan kesedaran tentang tanggungjawab lelaki. Perlu bekerja, perlu mengurus diri, bertanggungjawab terhadap orang di bawahnya. Kalaulah belum berkahwin, tanggungjawab terhadap dirinya sendiri, terhadap ibu bapanya, dan juga kepada masyarakat. Jadi itulah kembali juga kepada peranan ibu dan ayah dalam mendidik anak-anak, sama ada di peringkat tadika, di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, walaupun juga sampailah kepada anak itu sudah remaja, ibu bapa tetap perlu membimbing, memberi nasihat kepada anak-anak. Jadi Ustazah, saya sebutkan tentang satu impak dia. Tapi sebenarnya apakah bahaya sekiranya gadget ini tidak diurus dengan betul? Cuba Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi kita dah sebut dah berkenaan tentang implikasi ataupun kesan sekiranya anak-anak kita keterlaluan dengan handphone, ya. Kita tahu handphone ini sebenarnya tak ada apa-apa kalau tidak ada internet, ya. Dia cuma boleh menghubungi telefon sajalah. Tapi sebab kita nak masuk ke dunia maya tu, dia mesti ada pintu. Pintu dia adalah gadget ni lah. Jadi itu yang dia terlalu asyik dengan gadget sehingga dia tak sedar apa yang berlaku di sekeliling dia. So impak selain daripada kesihatan, impak selain daripada dia punya akhlak tumpuan. Seterusnya Ustaz tanya apakah lagi impak. Ustaz tanya saya apa lagi impak, saya akan sambung. Tapi saya nak Ustaz, tadi saya sangat tertarik bila Ustaz kata Nabi ada bagi tahu ada 6 sikap perangai umat akhir zaman. Salah satu daripadanya Ustaz kata sukakan hiburan. Kita nak yang 5 lagi Ustaz, kalau ada Ustaz, Okey, nanti Ustaz cuba bagi tahu pada kita. Okey, apakah impak dia? Satu dia tadi hiburan. Dia suka berhibur, suka nak happening, happy. Dia suka sesuatu yang menyeronokkan dia. So kalau baca buku kan boring, gitu. Dia nak sesuatu yang menyeronokkan. Jadi bila dia belajar mesti nak menyeronokkan juga. So yang dia kerja adalah seronok, bukan dia kerja pada ilmu. Itu adalah sifat umat akhir zaman yang Nabi rasa sedih sangat, Okey. Baik, seterusnya tuan-puan, jadi yang selebihnya tu Ustaz kalau boleh tolong bagi tahu pada kita berapa lagi sifat-sifat tu. Baik, implikasi apabila kita salah guna handphone tuan-puan, maka kita akan mewujudkan anak-anak ataupun individu-individu yang kaku, yang tak tahu buat respon dengan baik, ya. Maksudnya kepedulian dia kurang. Kalau jaga anak, jaga adik boleh kemalangan lah, sebab dia duk sibuk dengan handphone tuan-puan. Kalau masak boleh nasi tu hangus lah, atau lauk tu boleh hangus lah, sebab duk dengan handphone, ya. Jadi sangat bahaya, kerana apabila dia asyik dengan gadget ataupun handphone, dia tak sedar bahaya yang datang.
Sebelum saya datang sini semalam, saya ada tengok satu video seorang bapa, dia bawa anak-anak dia bercuti, seorang bapa, kemudian anak lelaki dia, anak perempuan dia 1, 2, 3, dia ada 4 anak, kemudian isteri dia duduk sebelah. Jadi dia duduk bercuti, ni orang luar negara tuan-puan. Dia ambil pemandangan salji, bukit salji. Lepas tu tuan-puan duduk sibuk ni pemandangan dengan tangan, handphone dekat tangan dia ambil Jadi kemudian bila dia sibuk ambil, dia ada salji yang runtuh. Jadi dia macam kalau kita tanah runtuh, sana dia ada salji runtuh. Salji runtuh itu duk menghala pada dia orang. Anak dia yang kecil, umur dalam lebih kurang 6 tahun tu dah menjerit dah. Daddy, it's dangerous daddy, dah menjerit dah. Jadi lepas tu yang bapak dia duk asyik ni ambil ni, dia kata relax lah. Dia kata you jangan kepo sangat. Dia kata relax, dia tengah duk ambil aja. Isteri dia duk pandang suami dia beberapa kali tuan-puan. Tapi lepas tu memang bila tengok, sebab suami dia relax aja, bila dia tengok salji tu datang dekat dah macam nak menghempas dia, yang melompat dulu adalah bapa dengan handphone. Handphone tak tinggal. Yang ditinggal anak-anak dan isteri. Isteri dia tu duk kraut dengan tangan dia kumpul, habis terbenam dengan salji. Dia ambil daripada mana? CCTV. Jadi kalau kita rasa runtuhan salji tu macam biasa je kan, tapi ini kita orang kata macam tanah runtuh jugalah tuan-puan. Jadi kalau main tanah okey, ya kan, kalau kena dengan tanah runtuh bahaya. Sama main dengan salji okey, tapi kalau dapat runtuhan salji tuan-puan, sangat-sangat bahaya. Jadi di sini kerana apa? Akibat kita terlalu sangat ni nak ambil gambar dengan handphone ni. Allahu Akbar. Sehingga kita menggadaikan jiwa dan nyawa ahli keluarga kita. So implikasi seperti ini saya kira kita harus cegah tuan-puan. Dan banyak lagi kita tengok kalau di YouTube, di video di mana orang selamba-selamba melintas jalan tuan-puan, mata lekat kat mana? Kat handphone. Tak kena langgar, mati katak je macam tu. Kemudian tengok apa, jalan masuk dalam lubang. Jadi kita rasa kalau dulu-dulu benda ni memang orang-orang yang kurang pemikiran sahaja ataupun orang saja, tapi ini ramai yang kurang pemikirannya dan gila. Kerana apa? Mata mereka yang Allah kurniakan itu hanya menatap pada atau layar handphone. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, banyak sebenarnya manfaat daripada gadget ini, tapi kita perlu berhati-hati juga dengan bahaya dan mudarat. Dia ada manfaat, dia ada mudarat. Maka kita perlu pandailah memilih dan juga beri alternatif pada anak-anak seandainya itu bukan masa dia untuk bergadget. Buatlah waktu di mana anak boleh guna gadget, lagi-lagi dengan PDPR yang tidak kan? Gadget untuk bermain dan main game tu, pilih game yang baik tuan-puan. Tapi di luar masa tu yang kena ada self control tu. Jangan sampai dia mengkhianati masa, sampai tak mampu nak urus masa. Kita ajar anak-anak kita macam mana dia perlu pegang amanah masa. Apa yang dia janji dengan diri dia, dia perlu tepati. Okey, jadi saya rasa itu setakat ni Ustaz. Ustaz boleh ke sambung tadi yang antara baik, sebut aja Ustaz. Sebut aja ciri-ciri umat akhir zaman yang menjadi kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, sayasibu ummati sittatu dawain. Sittatu dawain iaitu umat aku di akhir zaman akan ditimpa dengan 6 penyakit. Yang pertamanya ialah al-asyad, iaitu terlalu asyik dengan hiburan-hiburan. Yang kedua ialah al-bataru. Bataru ini orang yang mengejar kemewahan. Hidupnya dipenuhi dengan kemewahan. Tak salah nak kaya, tetapi gaya hidupnya itulah yang menjadi penyakit dia dalam kehidupannya. Yang ketiganya ialah at-takatsur. Orang yang suka mengumpulkan harta yang banyak. Tak cukup jadi ribuan, nak jadi jutawan.
jutawan tak cukup nak jadi billioner, nak jadi billioner tak cukup lagi, apa nak jadi triliuner dan sebagainya. Jadikan ke dunia ini sebagai matlamat hidup dia. Bukan salah untuk mengumpul harta, menjadi orang yang kaya, tapi cara kita mengurus harta itu yang sangat penting. Yang keempat ialah orang yang dalam kehidupan dia nak mencari kekayaan, dia tak kira halal dan haram, menjadikan penipuan sebagai cara untuk merebut harta benda dunia. Yang kelima, at-taghabut, iaitu orang yang selalu bermarah, bertengkar, menjadikan amarah nafsu itu sebagai pengawal diri dia. Dia tak kira apa, yang penting dia nak menang. Marah itu segala biasa, bertekak, berbantah, ya. Kemudian yang keenam ialah at-tahasud, orang yang sentiasa dengki mendengki di antara satu sama lain. Ini adalah penyakit umat akhir zaman, di mana ianya semua itu menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan penghayatan kepada nilai agama. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini menjadi peringatan kepada kita. Yang pertama, untuk kita selalu ingat matlamat hidup kita. Yang kedua, agar kita sentiasa prihatin dengan sekeliling kita, anak-anak kita dalam apa jua aktiviti, sama ada bergajian ataupun aktiviti-aktiviti yang lain. Yang ketiga, perlulah kita sama-sama mempertingkatkan ilmu keibubapaan, ya, bagaimana cara kita nak mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Dia bukan kerja mudah, dia bukan kerja sehari dua, tetapi kerja yang berterusan. Sampai bila? Sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi untuk akhirnya saya dah buka, ustazah lah yang kena tutup. Baik, terima kasih Ustaz. Seronok sangat bila kita dapat tahu, ya, 6 penyakit umat akhir zaman yang menjadi kesedihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, kita sudah sampai ke penghujungnya. Kita sedang membicarakan tentang anak dan gadget, dan kita tercuit, ya, satu keadaan di mana sebenarnya kita sendirilah yang menjadi teladan kepada anak-anak kita. Kita jugalah yang menjadi pembimbing kepada anak-anak kita. Dan ambil satu saja tuan-puan, kita perlu berusaha untuk jadikan anak-anak kita ini sebagai hamba Allah, bukan hamba gadget, bukan hamba handphone, bukan hamba nafsu dia sendiri. Jadi tuan-puan yang dikasihi, saya ucapkan tahniah kerana tuan-puan boleh spend masa atau memperuntukkan masa hari ini bersama-sama dengan keluarga. Dan anggaplah hari ini Allah rezekikan kita dengan kebaikan melalui hubungan yang baik ahli keluarga kita. Tadi saya nampak ada anak yang bawa bapa dia, kan. Jadi rasa seronok sangat bila berada di sini. Rakan-rakan kita ada, Masya Allah, saya persatuan bekas polis ke apa ke, alumni ke, kelab ke dan sebagainya di belakang sana tu. Jadi kalian ini merupakan frontliner kita satu masa dulu, dan hari ini juga. Jadi saya rasa mudah-mudahan Allah memberikan banyak manfaat, barakah dan rahmat kepada kita semua. Dan Allah catatkan momen kita hari ini di sini, ya, dalam kedai Kak Ani Syarrah sebagai salah satu daripada amalan ibadah dan ibadah yang tidak akan ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Sekian dulu daripada saya, Ustazah Isfadiah dan Ustaz Muhyiddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.